orang daripada Nabi dan Rasul yang berada di hadapan kita pada hari ini. Alhamdulillah, tidak ada satu tempat pun yang mulia melainkan di situ terdapatnya makam para anbiya dan Rasul. Apatah lagi ini Rasul yang al-awwalin, as-sabiqin, iaitu Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Banyak cerita kitab-kitab menceritakan mengenai Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Antara kitab yang detail, panjang menceritakan mengenai Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, iaitu kitab yang dikarangkan oleh Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, salah seorang ulama yang ada di Tarim, sudah meninggal dunia lah. Dan kitab beliau dinamakan Nailul Maqsud fi Masyru'iyyati Ziarah Nabi Allah alaihi salatu wasallam. Ini kitab yang detail menceritakan Nabi Allah alaihi salatu wasallam. Bahkan kitab-kitab terdahulu pun banyak, antaranya Al-Himyari, Durrul Mansur, As-Suyuti, hatta Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah pun banyak menceritakan, tapi taklah detail sebagaimana kitab yang dikarangkan oleh Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Nabi Hud alaihissalam disebutkan beliau ini berketurunan daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang pertama. Dan Nabi Hud ini merupakan Nabi yang Rasul yang wajib untuk kita ketahui. Nabi yang keempat. Nabi Allah Hud alaihissalam ini diceritakan bahawasanya beliau ini berdakwah ke banyak dunia. Cuma tempat terakhir beliau datang berdakwah dan meninggal dunia di sini. Nabi Allah Hud alaihissalam ini disebutkan merupakan antara Nabi yang pertama kali bertutur bercakap dalam bahasa Arab. Maksudnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, mereka ada bahasanya yang sendiri. Cuma Nabi yang bertutur bicara dalam bahasa Arab Fushah itu disebutkan Nabi Saleh alaihissalam. Itu bahasa Arab Fushah. Cuma orang pertama yang bertutur bicara cakap dalam bahasa Arab permulaannya itu ialah Nabi Allah Hud alaihissalam. Kita tahu para Nabi, para Rasul mereka ini sebahagiannya diberikan kitab. Sebahagiannya diberikan suhuf. Dalam kitab menyebutkan terdapat 4 orang sahaja Nabi yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kitab. Itu kita sudah tahu. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad SAW. Dan keempat kitab ini Allah Ta'ala turunkan secara wahyu. Itu pun kita tahu. Berbeza dengan suhuf. Suhuf ini ialah lembaran-lembaran yang Allah Ta'ala turunkan kepada para Nabi dan Rasul. Pun sebahagian saja yang menerima suhuf. Itu kita tahu. Beza suhuf dan Al-Quran ini, sebagian ulama berpendapat suhuf ini Allah Ta'ala turunkan lembaran daripada langit terus datang. Bukan wahyu yang ditulis oleh umat-umatnya para Nabi. Suhuf ni lembaran terus turun dalam 2-3 suhuf, 4-5 suhuf kepada para Nabi yang digunakan untuk syariat mereka. Termasuk Nabi Allah Hud alaihissalam. Yang mana Allah Ta'ala turunkan suhuf kepada Nabi Allah Hud ini sebanyak 4 suhuf. 4 lembaran, 4 helai. Dengan 4 lembaran, 4 helai inilah merupakan panduan kepada Nabi Hud untuk mengajar syariat kepada masyarakat beliau lah. Nabi Allah Hud alaihissalam ini disebutkan beliau berdakwah beratusan tahun. Ada disebutkan beliau ini berumur sekitar 500 tahun. Ada disebutkan sehingga 600 tahun yang lebih. Dalam lingkungan 500 tahun ke 600 tahun ini, umatnya sangat ramai. Sangat ramai. Tetapi yang beriman dengan beliau sahaja pun banyak pendapat. Antara pendapat yang paling banyak disebutkan lebih kurang 70 orang sahaja umat yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ini seorang nabi lagi rasul berdakwah yang mengikut ajaran Allah Taala 70 orang aja. Tak mustahillah kita yang manusia yang lemah, kadang selalu buat dosa, orang nak ikut kita ni seorang pun alhamdulillah asal jadi orang. Jadi benda tu bukan satu ujian dan cabaran pada kita. Hatta ini nabi rasul 70 orang je ikut. Usia dah ratusan tahun berdakwah. Kita baru 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berdakwah. Yang mengikut kita tak ada orang. Jangan sedih. Ini Nabi ratusan tahun. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebagai pemberi semangat kepada kita lah untuk berdakwah. Kemudian disebutkan jugalah. Nabi Allah Hud alaihissalam ini disebutkan umat beliau ialah umatnya selepas umatnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Selepas banjir besar, disebutkan antara tempat yang Nabi Allah Nuh punya bahtera itu turun ialah berada di Yaman, iaitu di Sana'a. Bila bahtera Nabi Nuh ni menghancurkan ke semua alam, pembinaan pertama yang dibina oleh anak beliau, Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ini turun di Sana'a pada permulaannya di Yaman dan membina satu perigi, ada qil kata bina satu masjid. Itulah binaan pertama selepas bahtera Nabi Nuh ni menghancurkan ke semua alam dunia kita. Dan disebutkanlah bahawasanya kerana peristiwa Nabi Nuh alaihissalam itulah antara laluan yang mereka bersama-sama dengan umat Nabi Nuh itu ialah di kawasan Hadramaut. Kalau itulah kita tengok sekarang kalau di kawasan Hadramaut ini lembah-lembah wadi-wadi kawasan ni
semuanya merupakan hasil laluan bahtera Nabi Nuh alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok gunung ganang yang ada di Hadramaut seperti hakisan-hakisan air banjir. Antara dalam kitab Al-Idam Al-Qud yang Ibnu Ubaidillah As-Sagaf menyebutkan ini merupakan Allah Taala masih tunjukkan kepada kita kesan sejarah peristiwa Nabi Allah Nuh alaihi wasallam itu di sekitar gunung-gunung di Hadramaut. Maka umat yang disebutkan tadi lebih kurang dalam 83 orang kan, umat yang sempat menaiki bahtera Nabi Allah Nuh itu mereka berpecah. Sebahagiannya datang ke sini dan menurunkan zuriat-zuriat keturunan Nabi Allah Hud alaihi wasallam. Dan kita perlu tahu, di Malaysia ada Tok Kong. Di Malaysia ada tempat sembahan-sembahan kaum-kaum Buddha dan Hindu. Cerita silsilah sejarahnya, umat Nabi Hud inilah umat pertama yang membina berhala. Dalam sejarah umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh tu tak ada berhala lagi. Bermula zaman umat Nabi Hud alaihi wasallam inilah mereka mula membina berhala. Sebanyak 3 berhala dibina oleh mereka dan menyembah berhala tersebut sampailah silsilah berhala tu diturunkan kepada kaum-kaum Hindu dan Buddha. Kalau kita tengok sekarang lah. Masya Allah tabarakallah, Nabi Allah Hud alaihi wasallam ini juga disebutkan antara Nabi wulida makhtunan. Maksudnya sudah lahir dah berkhitan. Dalam kitab Said Muhammad bin Ali Al-Maliki menyebutkan sebanyak 17 orang Nabi yang lahir sudah berkhitan. Antaranya Nabi Muhammad SAW, antaranya Nabi Hud dan Nabi-Nabi yang lain lah. Manakala Nabi pertama yang mula-mula disyariatkan untuk berkhitan ialah Nabi Ibrahim AS. Itu bezalah. Nabi yang mula disyariatkan untuk berkhitan lain, Nabi yang wulida lahir sudah berkhitan lain. Cuma nak disebutkan Nabi Allah Hud AS ini, orang tanya kepada kita, macam mana kita nak tahu bahawa ini betul-betul makam Nabi Allah Hud AS, usianya lebih 4,000 tahun yang lebih. Maka disebutkan dalam kitab Al-Himyari. Tak silap beliau ini meninggal lebih kurang dalam tahun 200 lebih Hijrah. Dah lama lah. Dalam kitab beliau menyebutkan bahawasanya terdapat beberapa tokoh daripada kalangan orang yang beriman dengan Allah Ta'ala pernah datang ziarah ke sini. Antaranya ialah Nabi Allah Sulaiman AS. Disebutkan Nabi Sulaiman pernah datang ke sini. Nabi Sulaiman semua kita tahu, mukjizatnya sangat-sangat banyak. Antaranya boleh bertutur bicara dengan binatang. Antaranya boleh mengarahkan awan untuk ke mana-mana. Dalam kitab sebut bahawasanya Nabi Sulaiman dia mengarahkan awan untuk awan tersebut bawa beliau ziarah Nabi Allah Hud alaihi wasallam. Bila tak kala sampai ke makam Nabi Allah Hud, bagi salam dekat Nabi Hud, dia tunjukkan tangan dekat sana. Kata Nabi Sulaiman alaihi wasallam, di sini makam Nabi Allah Hud alaihi wasallam, di sana ada lagi satu makam namanya makam Nabi Allah Hanzalah bin Safwan alaihi wasallam. Tersebut dalam kitab disebutkan macam itulah. Itu Nabi Allah Sulaiman alaihi wasallam. Ada lagi tokoh yang lain ialah Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain kita dah tahu, beliau ni bukan Alexander the Great, kan? Raja Zulkarnain. Alexander the Great tu yang lain. Cuma Raja Zulkarnain pun disebutkan dalam soal Kahfi, masya-Allah tabarakallah, pun pernah datang ke sini menziarahi Nabi Allah Hud alaihi wasallam. Itu sebelum era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Lepas Nabi Muhammad sangat-sangat ramai daripada kalangan tokoh-tokoh sahabat, tabi'in pun datang menziarahi Nabi Allah Hud alaihi wasallam. Hadis pun banyak diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Anda tak perlu bahaskanlah banyak. Kata Sayyidina Ali, suatu rombongan ulama penduduk Hadramaut menunaikan ibadah haji dan umrah, kata Sayyidina Ali, adakah kamu tahu ada seorang nabi dan rasul meninggal dunia di tempat kamu di Hadramaut? Mereka penduduk Hadramaut waktu tak tahu. Kami tak tahu. Kata Sayyidina Ali, adakah kamu pernah dengar satu tempat nama Kathibul Ahmar? Kathibul Ahmar itu lebih kurang pergunungan yang agak kemerah-merahan. Sini kalau waktu senyum, waktu petang kita akan nampak gunungan sini warna agak oranye kemerah-merahan. Kata mereka, "Naam, kami tahu. Kami tahu Kathibul Ahmar tu di mana." Maksudnya di sinilah. Kata Sayyidina Ali, di situlah makamnya Nabi Allah Hud alaihi wasallam. Dia penduduk Hadramaut yang pergi menunaikan ibadah haji dan umrah, patah balik daripada perjalanan mereka menziarahi makam Nabi Allah Hud alaihi wasallam. Cuma bagi kita yang menghafal Al-Quran, kita tahu umat Nabi Hud ini disebutkan dalam Al-Quran, mereka ini yang tak beriman dengan Allah Ta'ala diberi azab sebanyak 8 hari 7 malam kalau tak silap. 6 hari tu 6 hari 7 malam. Sebenarnya ayam wa sab'a layaliha. Sab'atun wa layaliha. 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Itu yang umat Nabi Hud. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan angin ribut taufan, menghancurkan umat-umat Nabi Allah alaihi wasallam selama 7 hari 7 malam. Pun riwayat dalil yang kedua, kenapa gunung ganang di sini pun hancur disebabkan ribut taufan tu lah. Antara dalil yang kedua disebutkan bahawasanya kenapa gunung ganang di Hadramaut nampak seperti hancur tak ada puncak. Pun disebabkan faktornya
taufan yang Allah Ta'ala berikan untuk menghancurkan umat-umat Nabi Hud yang tak beriman dengan beliau lah. Ada orang tanya kepada kita, Ustaz, kenapa orang di India kulit dia gelap? Orang di Eropah kulit dia lain sikit. Macam mana jadi macam tu? Sedangkan Nabi Adam satu. Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa, orang yang sama, kulit yang sama. Kenapa sekarang bahasa yang berbeza, kulit warna yang berbeza? Macam mana boleh jadi macam tu? Dalam kitab sebut bahawa ini berlaku sewaktu bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Di situlah asal usul bermulanya bahasa-bahasa yang berbeza dan kulit warna yang berbeza. Kerana bahtera Nabi Nuh sewaktu dia berhenti, terkadang dia menurunkan beberapa orang di kawasan yang iklim sejuk. Teruskan pelayaran, dia turun ke kawasan iklim yang panas. Dia turun ke kawasan-kawasan yang lain berdekatan dengan hutan dan sungai. Di waktu itu sewaktu beberapa daripada kalangan umat Nabi Nuh alaihissalam turun di beberapa kawasan, bina penempatan baru, di situlah bermulanya mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baru, dan waktu itulah iklim cuaca pada waktu itu menyebabkan perubahan dari sudut warna kulit. Maka di situlah bermula asal usul perubahan lah, warna-warna kita tak sama. Cuma alhamdulillah Allah Ta'ala masih nak menunjukkan bahawasanya kita masih lagi boleh tengok, lihat asal usul kulit asal Nabi Adam alaihissalam itu ada pada setiap manusia. Walaupun ente ini orang India, walaupun ente ini orang Cina, ente ini orang mana pun, tetap di tubuh badan kita, iaitu di dalam kuku kita. Isi kuku kita ini disebutkan bahawasanya kulit asal Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi disebutkanlah nasab keturunan penduduk-penduduk di Yaman sekarang semuanya bernasabkan dengan Nabi Allah Hud alaihissalam. Mereka ini daripada umat dan keturunan Nabi Allah Hud alaihissalam. Ini bukan keturunan Nabi Muhammad lah. Masyarakat di Yaman, ia bukan keturunan Rasulullah SAW. Boleh dikatakan hampir ke semua mereka ini ialah daripada zuriat keturunan Nabi Allah Hud alaihissalam. Dan disebutkan Nabi Hud yang berada di hadapan kita ini, beliau ini antara Nabi yang tak sempat menunaikan haji. Dulu semua Nabi, semua Rasul, mereka ada ibadah mereka sendiri masing-masing di Mekah Al-Mukarramah. Mereka ada haji mereka sendiri. Syariat yang berbeza lah. Cuma antara Nabi yang tak sempat melakukan ibadah haji ialah Nabi Allah. Disebutkan Nabi Allah Hud alaihissalam. Kerana sibuk dengan dakwah. Sibuk dengan dakwah, maka tak sempat untuk melakukan ibadah haji. Bukan tak penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Masalah ummah itu lebih penting berbanding segala-galanya. Bukan kata, oh tak apalah tak pergi haji. Bukan. Kerana pada waktu itu amat memerlukan Nabi Hud untuk berdakwah kepada mereka. Dan disebutkan Nabi Allah Hud alaihissalam meninggal dunia di sinilah. Akhir hidup dia meninggal dunia di sini. Beliau banyak ke tempat, ada ke Salalah, pergi ke Syria, akhirnya meninggal dunia di sini. Dan kepala beliau di sinilah menghadap ke kiblat. Kerana para nabi dan para rasul ni dua je kiblat mereka. Sama ada Baitul Maqdis ataupun Masjidil Haram, Kaabah Al-Musharrafah. Jadi ada aja sebahagian daripada kalangan para anbiya ini yang makamnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tak menghadap ke Kaabah Al-Musharrafah. Tapi Nabi Hud alhamdulillah disebutkan beliau ini dimakamkan dan menghadap ke arah kiblat ke Kaabah Al-Musharrafah lah. Dan memang tinggilah. Nabi Allah SAW memang kalau ikutkan nanti kita keluar nanti kita tengok warna putih tu ialah daripada kaki dia sampai ke bawah lah. Kepala di sini sangat-sangat tinggilah orang dia. Masya-Allah. Kemudian kita berada di sini, disebutkanlah antara tempat pertabalan untuk menjadi wali Allah Ta'ala ni ialah di sini. Antaranya. Yang kedua berada di Syria. Ada satu makam Nabi yang nanti ingat makam Nabi apa? Pun di antara tempat yang ditabalkan untuk menjadi wali. Kerana kita tahu, dalam kitab Imam Suyuti dah beritahu, wali-wali ni ada tingkatan makam-makam dia. Ketua dia nama Wali Kutub. Ataupun Kutubul Ghawth. Ada Wali Autad, Wali Abdal, ada wali mujtaba, macam-macam, nujaba, nuqaba, macam-macam. Jadi pertabalan mereka ni, seorang meninggal, mereka akan berkumpul. Kita dah tahu kan, para wali ni mereka akan berkumpul di Bukit Qaf. Qaf, surah Qaf, Bukit Qaf. Itu tempat perkumpulan para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Bukan di dunia, di atas. Di atas. Boleh nak pergi. Alhamdulillah. Tapi ulama cakap, wallahu alam, Tok Guru pondok dulu belajar dulu, dia cakap kita masih lagi boleh melihat di atas Jabal dia gunung Qaf ni. Kalau kita tengok di atas nampak seakan-akan seperti warna hijau. Itu dia Jabal Qaf tu. Banyak-banyak cerita Ibnu Hajar pernah pergi ke sana kerana ditampar oleh seorang wali. Ibnu Hajar waktu tu dia nak solat asar, sebutkan adalah seorang pakcik tua ni duduk tidur, tak pergi solat. Habis solat asar, Ibnu Hajar gerak pakcik tu, kata pakcik macam ada sikit macam bukan seuzon lah, kata kenapa tak pergi solat pakcik ni? Tidur sebelum azan sampai lepas solat semua tidur tak bangun. Dia pun gerak, bangun solat. Kenapa tak solat? Pakcik tu kata aku solat kat Bukit Qaf tadi. Dia tampar, dia marah, dia tampar Ibnu Hajar, terbang sampai ke Bukit Qaf. Dia tengok, masya-Allah, Bukit Qaf. Antara wali kita yang pernah ke Bukit Qaf ialah Syekh Sa'id Linggi.
Syekh Sa'id Lenggi di Negeri Sembilan. Dan juga Habib Noh Al-Habsyi. Itu antara tokoh wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka menghadiri persidangan para wali lah di Bukit Qaf. Anak tak pernah pergi tu. Cerita apa dalam kitab lah. Yang pernah pergi? Tak tuan takut tu. Masya-Allah. Wow. Itulah ini cerita dia. Sekarang ni kita berada di kawasan Syi'ab, pemakaman Nabi Allah Hud alaihi wasallam. Kita tengok masa pemandangan, masya-Allah tabarakallah lah. Di sini disebutkanlah amalan para habaib, mereka akan berkumpul setiap tahun sebanyak lebih kurang dalam seminggu 5 hari 6 hari di makam Nabi Allah Hud alaihi wasallam, lelaki sahaja. Beribu-ribu orang berkumpul, lelaki saja akan berkumpul di sini untuk beribadah, untuk melakukan maulid dan seumpamanya pada minggu kedua bulan Syaban. Minggu kedua bulan Syaban semua akan berkumpulan. Inilah perkumpulan paling terbesar sekali yang ada di Hadramaut. Di sinilah istimewa terbesar yang tak ada maksiat, yang tidak ada percampuran ajnabi di situ. Perempuan tak ada langsung. Semua orang lelaki. Semua masak sendiri. Dia membawa, dia naik unta. Ada yang rombongan naik unta. Unta tu nanti sembelih kat sini lah. Ada yang bawa kambing banyak, naik kereta, naik motor, naik lori, semua datang bawa masak sini lah. Alhamdulillah. Pasar-pasar tak ada. Pasar pun ada kat sini. Semua buka pasar waktu. Semua ada pasar. Zaman dulu. Alhamdulillah. Dan disebutkan antara pasar yang terawal sekali di tanah Arab ialah di sini. Zaman Nabi Hud dah ada pasar kat sini. Sini lah pasar awal-awal tanah Arab yang ada kat sini lah. Dibuat pasar kat bawah ni, insya-Allah. Jadi disebutkan ini panggil sebagai kalau rumah tu ada di Tarim, mereka akan buat juga rumah di sini. Rumah kedua dia orang. Contohnya Darul Musafa dekat Tarim. Kat sini pun ada Darul Musafa juga dekat belakang tu. Jadi bila rombongan Darul Musafa datang, dia ada tempat Darul Musafa, ada ribat Tarim. Dia ada ikut kabilah-kabilah ada. Ini rumah geng Al-Haddad. Kalau kat Tarim ada rumah dia orang, kat sini pun ada rumah dia orang. Yang digunakan setahun sekali lah. Setahun sekali. InsyaAllah ada rezeki boleh datang lagi bulan Syaban untuk ikut program ziarah dakwah. Oh ya, ramai. Satu dunia datang. Dulu ramai datang, satu dunia datang. Harta yang COVID tu, kita buat juga. Bulan Syaban pun ni, ramai datang. Alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi insya-Allah lah. Batu ni batu hidup ni. Zaman yang datang first time 2012 dulu kecil lah, orang tak boleh masuk. Jadi sekarang dah besar. Dia batu hidup lah. Batu hidup. Dia membesar. Tapi ada je cerita-cerita yang lain dalam ni. Banyak pengalaman-pengalaman para habaib-habaib seni pernah masuk dalam ni. Antaranya Syekh Abi Abdul Rahman Ainul Mukashifin. Dia yang pertama Allah Ta'ala nampakkan hijab bahawa memang betul Nabi Hud berada di dalam ni. Maksudnya kita ziarah pada ni bukan makam je. Jasad dia dalam ni. Dharih. Disebutkan Nabi yang confirm betul-betul dharih ni tak banyak. Nabi Muhammad tu confirm sallallahu alaihi wasallam, confirm di Madinah Al-Munawwarah. Antara Nabi Hud yang walaupun ada riwayat kata di Syria, di Jordan tempat lain, tapi dalil-dalil yang dikumpulkan semua menyebutkan memang jasad confirm ada. Dharih memang ada kat sini. Jasad ada kat sini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita bermunajat sikit kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa lah. Mudah-mudahan kita dimakbulkan doa. Kita terus berjalan untuk pulang lah. Takut tak boleh balik pula.